Okey, kita mula Boleh mula? Boleh. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera pada pelajar-pelajar DAD 4D Boleh So hari tu kita dah masuk topik 1 bab 1 chapter 1. So hari ni kita pergi pada chapter 2 So chapter 2 ni ada banyak sikit dia punya tajuk dia. So kita pergi pada part 1 lah. Okay. So hari ni insyaAllah kita habiskan dulu part 1. Lepas tu baru kita pergi sambung nanti minggu depan buat part 2 Okay, dalam topik hari ni kita tengok pada plastik ni. Plastic and composite processing. Okay, chapter 2 punya tajuk lah. Okay, boleh? Semua dah tidur apa ni? Boleh. Boleh. Panggil nama kat ni random ni yang Okay. Okay, kita tengok pada type of plastic terbagi kepada berapa jenis. Ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas ada tak? Plastik terbagi pada berapa jenis? Dua. Apa dia ketua kelas? Termoplastik dengan thermosetting plastik. Thermosetting plastik So ada dua jenis So awak punya tajuk ni advance advanced manufacturing process. So dia advance sikit lah. Okay, so terbagi, kita cuba mudahkan lah bagi awak faham. Okay, dia terbagi kepada dua termoplastik dengan thermosetting plastik. Okay, kita tengok yang pertama adalah termoplastik. Okay, termoplastik ni daripada dua perkataan lah, termo dan juga plastik. Okay, ada dua So apa yang dimasukkan, agak-agak apa maksud dia termoplastik? Siapa nama? Plastik tahan haba. Tahan haba So termo tu adalah melibatkan haba dan juga plastik lah. Okey, kita tengok definisi dia Boleh nampak Okey, kita tengok definisi termoplastik. Boleh nampak? Boleh. Boleh tuan. Boleh. Boleh. Okey, termoplastik ni dia, kita tengok dia punya definisi dia lah. Okey, dia punya ciri-ciri dia, karakteristik dia. Okey. Okey, dekat termoplastik ni, figure 1 ni, kita tengok kat gambar raja bawah ni. Okey. Kita boleh pointer option sini Okey, dekat di sini ni. Okey, figure 1 ni macam mana dia bercantum. Okey. So pada suhu solid material, maknanya suhu bilik Okey, suhu bilik ni dia adalah dalam keadaan viscous liquid. Dia keras Dia liquid ni maknanya dia keras lah, viscous liquid. Tapi bila dia dipanaskan pada suhu yang ni few hundred degrees dia cair liquid ni dia akan jadi cair liquid. Biasa tak bakar plastik. So jadi dia can be melted. Dan juga boleh dipanaskan semula, reshaped and frozen repeatedly. Maksud dia apa? Penolong mana penolong? Penolong ada tak? Ke tak ada penolong? Ada penolong? Ada tuan. Ada. Okey. So jadi termoplastik ni asalnya dia pada suhu bilik dia. Dia termoplastik dia punya weak bond, covalent bond, ikatan covalent, ikatan bond dia memerah ni. Boleh nampak jadi bila dia dipanaskan heat dia dipanaskan biasanya ni servicing temperature dia 150
darjah Celsius. Okey. Jadi bila dia disejukkan, okey, dia akan molten when heated and hardened when cooling. Okey, bila dia sejuk lah. So dia become glass like and subject to fracture. Dia boleh pecah Bila fracture ni dia boleh pecah. Okey. Okey, dia boleh recyclable. Okey, sebab apa dia boleh recyclable? Sebab repeatedly. Okey. Dia boleh dipanaskan, dia boleh dibentuk semula, dia boleh dikeraskan, frozen, bekukan, keraskan lah, repeatedly, berulang kali. Okey. Okey, linear polymer. Okey, linear polymer. Linear polymer lah ni. Okey. Dia weak molecular, ni weak bond bukan weak molecular bond. Ini straight chain formation. Straight chain formation ni. Okey. Ini ikatan dia. So ikatan bagi termoplastik ni dia agak lemah ikatan dia. Okay. Dia agak lemah. Ini adalah weak bond. Covalent bond yang mana color? Ini color. Okay. Okay. So ini adalah covalent bond. Okay. Ikatan dia yang saya tandakan hijau. Okay. Dan dia juga adanya gabungan monomer chain. Okay. Chain monomer chain inilah satu ni semua adalah monomer chain. Okey, ini adalah monomer chain. Jadi dia diikat dengan covalent bond. Okey. Dan kemudian adanya dekat sini ikatan yang lemah sekali, weak bonds. Jadi bila dia dipanaskan, okey, bila kita panaskan dia, apa yang terjadi? Ikatan di merah ni tak ada dah. Dia putuskan. Sebab itulah termoplastik ni dia macam cair. Dia panggil sebagai viscous liquid. Okay. Bila dia dipanaskan, tak adanya ikatan dah. Ikatan lemah ni terputus. Kat sini dia terputus. Okey. Boleh? Ada soalan tentang termoplastik? Ketua kelas mana? Okey, ada soalan tak? Tak ada tuan. Macam ni tak ada lagi. Okey, Uzaifah. Anu Uzaifah. Saya tuan. Okey, Uzaifah. Pada suhu berapakah termoplastik ni low melting point dia? 150 tuan. Okey, lagi seorang siapa lagi ya? Asy-Syafi'i. Mana Syafi'i? Okey, Syafi'i. Okey, so berapa kali kekuatan termoplastik berbanding thermosets? Thermoset. Berapa kali kekuatan rintangan dia? Mana Syafi'i? Tak ada. Pergi mana? Syafi'i ada? Syafi'i tak ada. Siapa lagi ada? Savinash. Mana Savinash? Saya tuan. Okey. 10 kali tuan. 10 kali lebih kuat berbanding thermosets. Okey, termoplastik Okey, kita tengok yang kedua. Okey, ini adalah jenis-jenis termoplastik yang terdapat. Okey. So termoplastik ni di sini dia ada macam-macam jenis ada macam-macam types. Okey, kat sini types ni. Okey. Okey, yang pertama ni antara yang beberapa yang awak perlu tahu. Okey.
Okey, yang pertama adalah nylon polyamide. Ni polyamide. Okey. Kita kenal dia sebagai nylon. Okey, sebagai nylon. Okey, dan di sini adalah properties dan application yang digunakan dalam nylon ni. Okey, properties and application. Okey. So jadi kita boleh tengok tough and relatively hard material. Kat sini. Dan dia adalah power tool, casing, curtain rail, bearing. Dalam nylon tu kalau awak tengok awak akan jumpa bearing. So dalam bearing tu ada nylon. Kalau siapa yang tak pernah nampak nylon, tengok dalam bearing tu ada satu lapis bahagian yang ada nylon warna hitam ya. Itu dikenali sebagai nylon polyamide. Okey, kita pergi yang kedua, polymethyl methachloride. Okey, PMMA. Kita panggil juga sebagai acrylic. So acrylic ni dia stiff, durable and hard plastic. Dia polishes to dia boleh dipolis polish sampai berkilat. Okey, kita guna sebab dia boleh berkilat, kita kenali dia sebagai dia guna dalam signage, aircraft, dalam window. Dia acrylic ni dia macam perspek macam tu lebih kurang. Window, bathroom, sink and bathtub dia boleh berkilat. Stiff, durable. Ini untuk PMMA. Okey, polish dia boleh berkilat. Okey, yang ketiga kita banyak gunakan adalah polyvinyl chloride ataupun PVC. Kat mana selalu jumpa PVC? Siapa? Pipe Kat mana? Pipe tuan. Okey, kat pipe. So pipe ni paling banyak lah kita jumpa PVC Okey. Yes. Biasanya guna dalam pipe. Selalu kita tahu pun pipe PVC Tapi sebenarnya banyak lagi flooring, cabinet, toys and general household pun guna PVC. Sebab dia tough and durable material. Dia tahan Okey. Sorry. Okey, yang seterusnya polypropylene, PP. Okey, polypropylene ni dia ringan. Dia ringan tapi dia keras. Okay, bila dia scratch tu, okay, dia tahan with excellent chemical resistance. Kebanyakan digunakan polypropylene medical, lab, okay, string toys, rope and kitchen utensil. Okay. Okay, seterusnya yang lain-lain tu adalah polystyrene. Okay. Kat sini polytetrafluoroethylene PTFE. Ni Teflon. Okay. Selalu kita dengar agak Teflon. Okay, yang ni ada dua, LDPE satu, HDPE satu, high density dengan low density. Okay, apa beza antara kedua ni? Okay, beza yang nyata dia, okay, dia punya low density ni, polyethylene ni. Okay, satu digunakan untuk packaging, film wrap, plastic bag, toys and packaging. Yang ni guna untuk plastic botol, casing for household goods. Stiff, hard, chemical resistant material. Okay, so HDPE ni kegunaan dia dekat kawasan yang ada chemical resistant material, dia boleh tahan okay. Sama ada mana kalau low density LDPE ni, okay, dia digunakan untuk relatively soft dan tough. Okay, okay. Ada soalan yang ni? Temu plastik. Kita tanya siapa? Amir Sofian. Ni Amir Sofian. Ni Amir Sofian. Ada? Okey, Amir Sofian. Dekat mana kita selalu jumpa Teflon? Teflon. Jumpa kat mana? Amir Sofian ada tak?
Ada tuan. Amir Sufyan. Macam mana kita selalu jumpa Teflon? Kat bearing. Dekat mana? Bearing tuan. Bearing. Okay. Selain itu kita juga ada jumpa Teflon ni dekat yang kuali-kuali yang non-stick Ya, non-stick cooking utensils. Okey. Dia tak melekat dengan minyak. Dengan makanan tu, dengan kuali tu dia tak melekat lah. So kita gunakan juga Teflon. Okay. Jadi kalau dekat rumah ada ni kuali-kuali yang ni, so ni dah bahan dia, Teflon. Okay. Boleh? Satu lagi soalan ni. Hanif Putra. Mana Hanif? Hanif ada? Oh ni. Tadi siapa tak ada? Syafi'i tak ada? Hanif ada? Ya, ada tuan. Ada tuan, ada. Okay Hanif. Apa kegunaan PVC? Apa? Kegunaan PVC, polyvinyl chloride. Apa kegunaan dia? Membuat part Lagi satu. permainan dan kabinet. Okey, mainan dan kabinet. So kabinet yang sekarang ni ada PVC digunakan PVC, tough and durable material. Tuan, Okey. saya Muhammad Syafiq ni tuan. Tadi pergi tandas je. Pergi tandas. Ingat tidur je. Tak ada. Okey, soalan lepas ni untuk awak Syafi'i Okey. Kita tengok. Okey, nanti tunggu tanya soalan sekejap lagi. Okey, termoplastik. Bagaimana cara dihasilkan termoplastik Okey, kita tengok macam mana cara dihasilkan termoplastik. Okey. Termoplastik ni adalah mesin dia lah. Dipanggil sebagai injection molding. At least tahulah injection molding. Dia sama je lebih kurang macam buat kuih semprit lah. Lebih kurang lah. Masukkan raw material dalam ni. Okay. Masukkan raw material dia. Ada bahan lah. Macam biji-biji macam biji-biji tu dalam ni. Okay. Benda ni berpusing macam kuih semprit. So dia akan pusingkan raw material ni. Okay. Raw material ni akan termampat dan dia akan dikeluarkan kat sini. Tekanan dia. Dia pusing macam kuih semprit tu. Yang ni adalah acuan dia. Mole cavity dia panggil mole. Ni mole cavity. So mole ni akan bentuklah terhasil lah bila dia ikut acuan ni. Ni acuan dia. Ni dia punya mole dia lah. Dia punya bahan yang terhasil dia. Dia dah siap. So dia akan keluar lah. Ni mole dia akan press. Dia akan jadi bahan ni lah. Ikutlah bahan apa yang nak dihasilkan. Ni terbagi kepada dua. Clamping dan juga proses injection. Untuk injection, molding, machine. Kita tengok. Kita tengok dia punya video sikit. Bagaimana nampak tak?
Okey, faham? Ada soalan? Tentang ni. Mana Syafiq? Ya saya tuan. Okey, Syafiq. Injection molding terbahagi kepada berapa bahagian? 2. Dua. Apa dia? Clamping dengan injection. Okey, clamping dengan injection. Injection. Okey, seorang lagi. Siapa lagi? Razin. Siapa? Razin Naif. Naim. Mana Naim? Naim ada? Mana Naim? Tak ada lah Naim. Tidur ke? Naim? Razin Naif tuan, Razin Razif? Naif. Kalau tak ada tu Izzat Syakir pun okey. Izzat Syakir. Siapa nama? Izzat Syakir. Oh, Izzat Syakir. Okey, kita panggil Izzat Syakir. Mana Izzat Syakir? Dia saya tuan. Okey, Izzat Syakir. Soalan dia Izzat Syakir. Okey. Selepas bahan raw material ni dimasukkan ke dalam mold, setelah itu ada satu proses dipanggil sebagai proses apa? Selepas raw material apa dia? Selepas raw material part. panggil apa? Ni. Selepas dimasuk dalam raw material dipanggil sebagai proses Cooling. okey, proses cooling. Okey. Lepas cooling baru proses dosing ni lah. Keluarkan balik. Dosing. Part injection. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih. Lepas ni siapa nak tanya? Pilih seorang. Firdaus Hakimi. Okey, Firdaus sedia Firdaus Firdaus ada tak? Ada. Okey, Firdaus. Okey, seterusnya proses yang kedua adalah extrusion molding. Okey. Okey, extrusion molding. Okey, extrusion molding ni extrusion molding. Okey, proses extrusion molding ni apa perbezaan dia dengan tadi tu injection okey, extrusion. Okey, dia masih lagi masukkan raw material, feed hopper, plastik pellet. Okey, dia masukkan dalam ni lah. Okey. Dan kemudian dia akan pusing kat sini. Okey, daripada sini pemanas. Yang ni shaping die. Okey. Ni dia terus pakai die. Terus dia buat die. Okey, tolak ni dia lebih kurang macam injection, tapi injection dia ada mold. Yang ni terus die. Untuk buat tubing, untuk buat sheet and film, untuk buat structural parts. Okey. Kita tengok video ni. Okey, kita tengok video ni macam mana extrusion molding. Okey, ni proses dia lah. Okey. Dia terus masuk dalam die kat sini. Ni raw material dia. Lebih ke macam injection tadi, tapi injection tu dia ikut mold dia. Ini terus die. So dia akan keluar bentuk tubing, bentuk sheet ni kepingan ataupun bentuk structural parts. Okey. Ni proses extrusion molding. Okey, boleh Firdaus? Boleh. Okey, apa perbezaan antara injection molding dengan extrusion molding? Apa agak-agak perbezaannya? Dia tak ada proses cooling. Tak ada proses cooling. Okey. So sebenarnya yang tepat sekali dekat injection ni dia ada mold Kat sini dia ada mold. Okey.
dia tersekat ni produk ni, bahan ni, mol dia okey. Manakala extrusion dia terus je keluar, dia terus keluar bahan dia, produk dia, tube ke, okey, sheet and film, so dia terus keluar. Okey, boleh Firdaus? Okey, apa beza dia Firdaus? Apa beza injection molding dengan Yang extrusion molding? yang injection, yang Injection. injection molding dia terus keluar. Injection molding terus keluar, okey. Yang Extrusion extrusion molding pula tak. terbalik tu Firdaus. Okey. Ya, betul lah. Extrusion ni dia terus keluar. Injection ni dia masuk dalam mold. Okey. Boleh Firdaus? Boleh. Okey, pilih seorang Firdaus. Amir. Amir, okey Amir. Amir ada Amir? Kesian. Amir? Mana Amir? Oh Amir. Saya tuan. Oh, ada pun Amir. Okey Amir. Awak telah dipilih untuk menjawab soalan. Okey Amir. Pernah tahu macam mana botol air dibuat tak Amir? Botol air mineral dibuat. Amir? Oh Amir. Amir. Ya. Tahu tak macam mana botol air mineral dibuat? Pakai mol. Pakai mol. Okey, betul lah tu. Okey. Pakai mol So gunakan termoplastik juga, yang kita belajar termoplastik air ni. So dia buat botol air kat sini lah, air mineral ke apa, dia ada mol dia. Okey, kemudian dia akan tembak udara, air hose dengan extruder kat sini. So pemenuhi kepada mol ni, so jadilah botol air molder part. Okey, kita tengok sikit di video. Ni okey, masukkan mol dulu lah. Ini dia punya tengah-tengah tu Okey, lepas tu baru keluar. Digunakan air hose ni, udara dengan extruder ni dia punya tengah-tengah dia tu. Okey. Lepas tu jadilah bentuk botol air. Okey. Okey Mei? Oh Mei. Mana Mei? Ya. Okey Mei. Tadi satu kata, dia kata dia pakai mol kan? Okey, selain daripada raw material ni, dia gunakan apa lagi bahan untuk bagi termoplastik ni kembang? Macam mana dia guna apa? Rasanya udara tu. Apa? Air. Okey. Udara Dia punya guna udara daripada macam kompresor lah lebih kurang. Dia tolak plastik termoplastik ni. Okey, untuk kembang lah. Okey, dia gunakan udara. Okey. So, tadi tu adalah blow injection molding. Dia masukkan termoplastik ni, kemudian dia tolak pakai udara blow. Blow. Yang ni
adalah blow extrusion molding. Okey. Tadi blow injection molding. Okey, yang ni blow injection molding. Yang ni blow extrusion molding. Okey. Apa beza antara kedua ni? Okey, yang ni dia masuk, dia penuhkan udara dan dikembang macam ni. Yang ni okey, blow extrusion molding. Okey. Dia masukkan dekat sini, extrudekan dia. Kemudian dia akan rapatkan mold tu. Dia akan potong mana yang lebih. Lepas tu baru dia kompres. Okey, pakai udara. Dan tengok yang ni dia tak lebih pun. Dia dalam mold. Dia masih dalam mold. Yang ni dia dah terlebih daripada mold. Dia memang letak dan dia tekan. Dia extrude dia keluarkan raw material. Kalau dia tekan baru dia masukkan udara. Okey. Okey Mi, pilih seorang ni. Siapa? Mi. Mana Mi? Ami dan okey, pilih seorang Mi. Siapa Mi? Yang awak kawan baik. Saya pilih Huzain tuan. Apa nama dia? Huzain. Muhammad Huzain. Muhammad Huzain. Ada tak Muhammad Huzain? Muhammad Huzain. Nama anda telah diseru. Ada tuan. Okey, nama anda telah diseru. Okey, apa beza blow extrusion molding dengan blow injection molding? Apa beza? Beza dia tuan. Beza dia antara kedua ni. Huzain. Tuan, saya solat tadi tuan. Apa? Saya Muhammad Razim. Lepas ni kau. Huzain tu. Mana Huzain? Ada. Okey, apa beza dia antara kedua ni? Blow injection dengan blow extrusion. Kalau tengok pada gambar ni, apa beza dia? Nak cakap Laju sangat tuan, laju sangat. apa? Okay. Boleh Zaid. Apa beza keduanya? Okay, apa beza dia? Apa beza blow extrusion dengan blow injection? Okey, beza dia Uzai. Mana Uzai ni? Ya. Okey, beza ada. dia. Okey, tengok dekat raw material ni. Okey. Raw material ni dia masuk dalam mold ni. Okey, dia injection. Nampak injection mold preform heat, dia panas. Dia panaskan masuk. Tapi beza dengan extruder ni, extrusion ni, dia terus keluarkan. Maknanya dia dah panas. Ni dia keluarkan dia. Macam separate tu, dia keluar, dia tekan, dia keluar. Kalau yang ni, sini, okey. Dia panaskan. Okey. Lepas tu yang lain prosesnya lebih sama lah. Dia compress air, udara. Okey. Okey, boleh Zai? Boleh. Okey, sebut seorang lagi kawan baik awak. Kawan baik saya Baiklah. Mai kawan baik saya. Siapa nama? Yang terbaik lah. Osama. Apa nama? Osama tuan. Osama. Osama. Okay. Sama ada.
Mana sama? Mana sama? Tak ada pun. Tanya Sama ada. Amir tuan. Tanya Ha? Amir tu. Tanya Amir. Dia di rumah dengan Amir. Dia rumah kami. Ha. Macam tu pula main tolak-tolak pula. Mana Mi? Tak ada lah. Sama. Ya. Ada? Okey, sama. Ni siapa ni? Ngap ni. Usama. Saya. Usama ada? Ada. Ha. Okey, sama. Okey, seterusnya kita terus thermoforming sama. Ha? Okey, sama. Apa itu thermoforming? Kalau tengok gambar ni, apa yang dimaksudkan dengan thermoforming? Apa maksud dia? Agak-agak je lah awak tengok gambar ni, apa maksud dia thermoforming? Dia macam nak buat something. Belajar nak buat? Dia macam nak form something lah to create a usable product. Okey. So so thermoforming ni asal dia ni tengok ni. Okey, ni adalah macam sheet ni macam kepingan. Okey, kepingan. Okey, dia nak bentuk dia macam ada naik ada turun ataupun lubang-lubang pun boleh ataupun dia tak lubang pun boleh. Dia bentuk macam ni, thermoforming. Okey. Jadi acuan ni dia akan sama ada dia tolak, dia temu, dia panaskan ni, dia akan ikut bentuk ni. Okey. Dia kata kat sini temperature, okey, panas, form to a specific shape. Ni specific shape dia lah. Ni plate dia after molding. Mold and trim to create usable product. Okey, kalau bentuk tu macam ni lah. Contoh macam keyboard ke, dia nak bentuk kotak-kotak so dia akan ikut macam tu. Okey. Okey, boleh bersama? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah yang sambungan tadi lah, thermoforming tadi. Dijelaskan lebih detail tentang proses thermoforming. Okey, macam mana proses nak buat lekuk-lekuk ni lah. Okey. Okey, soalan saya, apakah nama yang menyebabkan raw material ni mengikut bentuk mold? Apa nama part tu? Part yang tekan tu, part yang force sheet tu, raw material tu, sheet tu ikut bentuk. Apa nama dia? Sama? Ya, tengah fikir. Tengah fikir. Okey, ni dia apa? Okey, so nama dia plug. Plug ni yang tekan force ke bawah. Baru dia jadi. Okey, sama. Put soal lagi. Sekejap Apa nak? Kalis. Siapa nama? Kalis Warren. Kalis suara. Okay. Kalis Ya suara. tuan. Kalis suara. Nama anda telah dipilih. Okey, kita tengok ni proses thermoforming tadi Masih lagi thermoforming. Dalam thermoforming, okey, ni adalah mesin dia lah untuk buat thermoforming tadi kita tengok gambar-gambar je. So ni adalah bagaimanalah mesin tu buat. Okey. Dia akan tekan, press kat situ tu yang ada plug tadi tu. Okey. Okey, kita lajukan sikit. Okey. So ni dia punya dia ikut bentuk ni thermoforming tadi Okey. Dia akan ikut bentuk acuan ni, dia gunakan vacuum and supporting hot air stream. So dia jadilah bentuk ni thermoforming Okey. Dia dah siap. Okey, dia buka balik.
Okey. Okey, soalan saya, kali suara ni. Ya tuan. Okey, apakah nama bahan warna merah ni? Thermoforming Thermoforming tu nama proses dia. Apa nama bahan warna merah ni? Thermoplastik. Pandai pun. Okey. Termoplastik. Okey, pilih seorang. Saya nak tanya soalan. Razin tuan, Razin. Siapa kali soalan? Razin tuan. Razin. Razim. Okey, Razim. Razim ada Razim? Ya, tuan. Okey, Saya, Razim. saya. Okey, sebelum ni kita dah masuk thermosetting plastik. Sebelum ni kita belajar pasal plastik apa? Jenis apa? Thermosetting. Ini sekarang ni kita nak masuk thermosetting. Sebelum ni kita belajar plastik jenis apa? Apa nama dia? Apa Razim? Lupa dah tuan. Lupa tuan. Alamak. Kita belajar tentang ni. Ni apa ni yang kali suara jawab tadi? Oh, thermoplastik. Thermoplastik. Ni tambah sikit lagi. Thermosetting plastik. Okey, tambah sikit lah. Okey. Okey, kalau tengok tadi yang atas ni Razim. Okey. Ni gambar ni kan. Nampak tak gambar ni? Okey. Apa beza? Okey. Apa beza dengan thermosetting plastik? Gambar ni. Apa beza dia? Tengok balik. Okey, tengok balik. Mungkin cepat sangat. Okey, apa beza Dia gambar? punya link dia. Link dia. Link dia kenapa? Macam ulat. Link dia. Okey, so ni link dia. Dia tak ada tau. Yang ni ada, tak ada, ada. Dia selang-seli. Oh, selang-selang. Dia selang-selang. Lepas tu dia punya link ni strong across link. Okey, lepas tu dia buat apa ni? Razim. Dia buat apa ni Razim? Dia tinggikan temperature. Okey, dia tinggikan. Sorry. Okey, dia tinggikan temperature. Macam mana nak tinggikan temperature? Dia buat apa? Macam mana dia pemanasan? Pemanasan. Okey, dia panaskan. Kemudian okey, thermosetting plastik panaskan jadi thermodegradation. Apa beza gambar ni dengan gambar Azim? Bentuk dia berubah. Okey, bentuk dia putus dia punya laluan ni. Nampak. Bila kita panaskan. Okey. So jadi bila kita panaskan thermosetting plastik, dia ada satu ikatan yang kuat. Tapi kemudian bila kita panaskan dia cair dan molekul tu akan jadi kuat lah. High, berat dia tinggi, inelastic and brittle, strong and rigid. Strength comes from cross-linking. Okay. Ini dia punya kekuatan lah. Boleh Razim? Boleh tuan. Okay, soalan saya Razim terakhir. Dia recycle or non-recyclable? Boleh kita semula ke tak? Recycle. Betul ke Razim? Yep. Thermoset. Tidak boleh dikitar semula tuan. Tidak boleh. Tidak boleh dikitar semula ni non-recyclable. Oh ni. Okay. Sebab apa tuan? Sebab dia kalau macam tadi, macam thermoplastik, dia punya jenis ikatan tu. Bila dia panaskan macam ni, dia terus putus. Bila dia terus putus macam ni, dia adalah brittle. Ni nampak? Dia brittle.
Jadi jenis plastik macam ni bila dia dah bentuk kan macam besin kan, besin awak tu, dia brittle tau. Dia ni awak tapi dia dah tak boleh nak elastik, dia tak boleh ni dia brittle, maknanya dia mudah rapuh, pecah. Oh, dia dah strong lah. Dia strong, dia rigid tapi dia tak boleh diberital semula. Maknanya kalau Tak boleh ubah. kalau saya dia pecah, dia dah tak boleh lah. Tu nama dia thermosetting plastik. Baik. Okay. Faham. Suhu dia pun tinggi sikit Okey, ni suhu dia 300 darjah Celsius. Okey, sebut nama seorang. Siapa nama dia? Razim. Izzat Syakir tuan. Okey, Izzat Syakir. Mana Izzat Syakir? Oh, boleh tanya 2 kali ya tuan? Boleh, 10 kali pun boleh kalau nama awak kena. Okey. Kalau ingat-ingat nanti dia lepas dia kena kan, dia dah relax je, tidur ke kan. Jadi kita boleh kena. Okey, Izzat Syakir. Ya. Okey, suhu melting point thermosetting ni Ya. 300. Okey, termoplastik berapa suhu melting point dia? Ingat tak? 150. Okey, betul lah tu. 100 lebih so jadi ingat lah. Sebab tu tanya awak. Okey, sebut nama seorang. Ya tuan. Sebut nama seorang yang kawan baik. Asyafi'i. Oh, Asyafi'i memang kawan baik tu. Okey, Asyafi'i. Mana Syafi'i? Syafi'i. Oh, Syafi'i. Tak ada. Syafi'i mana Syafi'i? Ni sebab ditandai. Ataupun Sarvinesh. Siapa? Sarvinesh. Vinesh. Sarvinesh. Sarvinesh. Mana Sarvinesh? Saya tuan. Okey, Sarvinesh. Okey, ni adalah contoh-contoh thermosetting plastik. Okey, mana yang awak pernah dengar? Yang awak pernah dengar thermosetting plastik. Ada 6 ni. 4, 5, 6. Okey, mana yang awak pernah dengar? Epoxy pernah dengar? Tak pernah tuan. Epoxy tak pernah dengar. Okey, melamine? Pinggan melamine pernah dengar? Tak pernah tuan. Pinggan melamine pun tak pernah dengar. Okey, tak apa. Polyester tak dengar. Okey, yang ni urea formaldehyde, UF. Pernah dengar? Tak pernah tuan. Tak pernah juga. Okey, kita pergi ni polyuretana. Tak pernah dengar. Macam ada tuan. Macam ada. Okey lah. Okey, kita pergi yang ni Okey, PU ni, polyuretana ni, dia digunakan dalam cat. Okey. Dalam cat banyak insulating foam. Foam tahu foam? Foam. Macam tilam, macam sponge, macam polystyrene lah. Lebih kurang lah. Okay, dalam shoes, dalam car parts, adhesive, and sealant. Digunakan PU. Okey, yang ni adalah tadi urea, yang ni phenol formaldehyde resin, PF. Yang ni strong heat and electrical resistant material. Banyak guna dalam elektrik bahan-bahan ni. Ini semua adalah resin. Okey, resin. Kita tambahkan dia. Siapa nama tadi? Lupa dah. Siapa nama tadi? Sarvinesh. Okey, Sarvinesh. Okey, apa fungsi melamine formaldehyde? Apa fungsi application dia untuk MF? Untuk kegunaan laminates, tableware, electric insulation.
Okey, so inilah kegunaan dia melamine formaldehyde. Okey. Okey, sebut satu nama. Izzat Syakir tuan. Izzat Syakir. Okey, Izzat Syakir. Mana Izzat Ya, Syakir? tuan. Okey, Izzat Syakir. Okey, ni tadi pun lebih kurang juga compression molding yang awak dah tahu tu dia punya tekanan kat sini semua lah. Okey, pure molding. Awak agak-agak kan dia buat apa ni? Izzat Syakir, awak agak-agak lah dia buat apa ni? Compression. Tupperware. Buat Tupperware. Okey lah, boleh lah. Ya, dia buat Tupperware. Okey. Ini antara contoh-contoh lah. Ni saya tanya tadi kan, Tupperware kan. So ni banyak lah contoh-contoh yang dibuat daripada compression molding. Okey. Okey, kita tengok ni transfer molding. Okey. Okey, apa yang dapat awak faham daripada gambar Raja ni, Izzat Syakir? Dia Macam mana? dah apa tu, material tu dipanaskan untuk tak dapat lah tuan. Tak dapat lah. Cuba je lah. Bukannya ni pun dah panaskan tu dah betul lah ni lah. Material tu dipanaskan. Dia macam ni, dia tekan ni kan, dipanaskan, ditekan, lepas tu dia masuk dalam ni. Dia press kat sini. Itu yang dipanggil sebagai transfer untuk menghasilkan sesuatu. Transfer molding. Okay. Tengok dia tekan ya. Dia tekan tu. Masuk, lepas tu dia tekan. Sampai ikut mold tu lah. Izzat Syakir boleh? Okey. Okey. Yang lain boleh tengok. Okey, sebut seorang nama. Kawan baik. Pelajar barulah, Hervin. Pelajar baru? Hervin. Oh, Hervin. Okey, Hervin. Ya tuan. Okey. Okey, kita tunjuk ni adalah tentang transfer molding. Hervin Ya tuan, ya. Okay. So dalam industri ni, mana satu yang you paling suka sekali? Hidrolik tuan. Hydraulic industry. Okay. So kita tengok video ni sikit tentang transfer molding Boleh tuan. Ini dia dah ambil dia punya bahan production dia dah siapkan. Bersihkan. Okay, ni acuan dia punya mold. Okay, ni nampak ni dia punya getah tu. Untuk rubber, panggil getah rubber. Dia dimasukkan. Okay, dia tekan. Kemudian dia press ke situ. Jadi getah ni untuk transfer molding. Okey tuan. Okey, soalan saya. Okey, soalan saya. Okey, awak suka hidrolik tadi hidrolik. Ya. Okey. So dekat bahagian mana, selalu otomotif lah, yang menggunakan hidrolik sistem? Hidrolik sistem biasa dia orang pakai suspension lagi carbonet tuan. Suspension, karbonet Okey lah. Tu yang simple lah.
Okey, ada tak yang you tahu dia gunakan transfer molding? Ada tak part-part yang you rasa dia gunakan transfer molding? Transfer molding. Tak ada. Tak tahu tuan. Okey. Ada tak bahan-bahan dalam tu yang bentuk macam plastik ataupun getah? Getah pun boleh. Tadi tu ditunjuk tu gambar tu tadi dia pakai getah So ada part-part bahagian yang gunakan getah ataupun plastik. Yang ni rubber natural rubber. Kalau getah belah pintu tuan, belah pintu bonnet semua dia orang ada pakai. Okeylah, bolehlah tu lebih kurang banyak guna kat situ Okey, dihasilkan dengan transfer molding. Okey. Boleh tuan. Boleh tuan. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita dah belajar tentang termoplastik dengan thermosetting plastik. Okay, nanti saya bagi link untuk kuis. Boleh jawab. Malam kan? Okey. Ada soalan sebelum kita akhiri kelas? Tak ada tuan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okay. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp lah. Okay tuan. Terima kasih banyak. Baik tuan. Prepare untuk quiz chapter 1 dia, introduction. Okay, terima kasih. Boleh leave. Assalamualaikum. Sejahtera. Bye.